Julai 1648. Semasa pertembungan terakhir perang 30 tahun, tentera Sweden telah merompak bandar Prague. Di antara khazanah yang dicuri dan dibawa bersama ketika pulang ke tanah air mereka adalah sebuah buku yang dipanggil Codex Gigas. Bukan saja Codex Gigas terkenal sebagai buku abad pertengahan yang terbesar di dunia, tetapi kerana kandungannya juga. Codex Gigas juga dikenali sebagai The Devil's Bible atau Kitab Syaitan. Buku gegasi itu dicipta pada awal abad ke-13 di sebuah biarah di Bohemia. Codex Gigas ialah buku terbesar yang masih wujud sejak zaman pertengahan. Saiznya adalah tinggi 32 inci, lebar 20 inci, tebal 8.7 inci dan berat 165 paun. Ia adalah sebuah manuskrip terbesar yang dijumpai. Codex Gigas bermaksud buku gegasi dalam bahasa Latin. Buku itu mengandungi 310 muka surat, iaitu 310 vellum yang dipercayai diperbuat daripada kulit 160 ekor keldai atau mungkin kulit anak lembu. Vellum atau vellum adalah kertas tulis yang lembut dan halus yang diperbuat daripada kulit binatang. Saiz sehelai vellum sangat besar sehingga kulit seekor lembu hanya cukup untuk 2 muka surat sahaja. Pakar penyelidikan menyatakan bahawa tulisan dalam Codex Gigas menunjukkan sesuatu yang sangat istimewa. Teknologi forensik moden telah membuktikan bahawa seorang sahaja yang terlibat dalam pembikinan manuskrip itu. Dakwah yang digunakan dan tulisan menunjukkan hanya seorang sahaja yang menulis kesemua 310 muka surat. Codex Gigas merangkumi keseluruhan Bible Latin. Ia juga mengandungi banyak maklumat tentang bidang-bidang lain pada zaman itu dan ia ditulis dalam bahasa Latin, termasuk tentang agama tambahan, buku rujukan dan teks perubatan. Buku itu seolah-olah menjadi percubaan awal ensiklopedia di mana ia mengumpulkan semua pengetahuan dunia hanya dalam 2 vellum. Pada mulanya Codex Gigas ini mengandungi 320 muka surat, tetapi 10 muka surat telah dikeluarkan. Tiada sesiapa pun tahu siapa dan kenapa muka surat itu dikeluarkan dari buku itu. Walau bagaimanapun mengikut mitos popular, halaman yang hilang sebenarnya mengandungi teks apokaliptik yang dikenali sebagai cara penyembahan syaitan. Kesemua halaman itu dihapuskan untuk mengelak kemusnahan dunia. Walaupun Codex Gigas mengandungi banyak teks, ia juga mempunyai banyak ilustrasi yang terperinci. Antara ilustrasi yang paling penting atau paling menakutkan adalah tentang penjelmaan Lucifer, the fallen angel, di muka surat 290. Ilustrasi inilah yang menyebabkan buku itu diberi reputasi yang sangat jahat. Para syaitan dalam gambar itu membongkok seolah-olah bersedia untuk melompat keluar dari halaman manuskrip. Ia mempunyai muka berwarna hijau, saiz mata kecil yang berwarna merah, tanduk dan kuku berwarna merah dan lidah bercabang 2 yang berwarna merah. Melukis potret iblis merupakan sesuatu yang biasa semasa zaman pertengahan, tetapi potret ini berbeza dengan potret-potret yang lain. Imej syaitan itu digambarkan bersendirian. Imej itu sangat besar, tingginya kira-kira 19 inci. Syaitan itu membongkok ke hadapan. Ia tidak memakai pakaian dan hanya memakai cawat atau ermine loincloth. Kain ermine dipakai sebagai tanda kebesaran dan hanya digunakan oleh kerabat diraja. Syaitan dalam imej itu memakai kain ermine untuk menunjukkan bahawa dia adalah putera kegelapan. Pada halaman sebelah pula terdapat imej sebuah bandar syurga. Bandar itu ditafsirkan sebagai Jerusalem yang dinyatakan dalam Book of Revelation. Dipercayai bahawa mesej yang ingin disampaikan dengan 2 imej yang berbeza ini adalah untuk menggambarkan 2 kehidupan yang berbeza. Pertama, percaya dan takut pada Tuhan memberi kehidupan seperti syurga. Kedua, kehidupan yang berdosa akan memberi kehidupan seperti neraka. Kisah legenda mengatakan bahawa The Devil's Bible ditulis pada zaman pertengahan oleh seorang rahib yang dijadikan sebagai panduan kerana mungkir janji dan telah dijatuhkan hukuman simen hidup-hidup di dalam dinding. Rahib itu dalam ketakutan berjanji untuk menulis sebuah buku yang memuliakan biara dan mengandungi kesemua pengetahuan manusia.
Dia berjanji menyiapkan buku tersebut dalam 1 malam sahaja. Ketua biara setuju dengan rayuan rahib itu dan dia mula menulis. Tetapi apabila jam menghampiri tengah malam, rahib itu sedar dia tidak dapat menyiapkan buku itu. Menurut kisah legenda, rahib itu berdoa kepada syaitan merayu untuk membantunya untuk menyiapkan buku itu dan sebagai balasan dia akan memberi jiwanya. Akhirnya, syaitan itu membantu untuk menyiapkan buku terbesar itu. Kisah-kisah legenda lain mengatakan bahawa rahib itu melukis ilustrasi syaitan penuh satu muka surat sebagai tanda terima kasih kerana membantunya menyiapkan buku kekasih itu. Ada juga kisah legenda mengatakan bahawa ilustrasi syaitan itu dilukis oleh syaitan itu sendiri. Menurut pakar tulisan yang menganalisis Kodeks Gigas menyatakan bahawa kesemua kandungan dalam buku itu ditulis oleh seorang sahaja. Kesemua tulisan dalam buku itu seragam tanpa tanda usia. Ini bermaksud kesemua halaman buku itu ditulis pada masa yang sama. Ujian lanjut terhadap buku itu menyatakan bahawa buku itu dengan ilustrasi dan hiasan yang unik sepatutnya mengambil tempoh 5 tahun untuk menulis tanpa berhenti untuk menyiapkan buku itu. Halaman seterusnya selepas ilustrasi syaitan terdapat tulisan mengenai cara mengusir syaitan dan mantra sihir, termasuk 2 mantra sihir tentang cara mengenal pasti dan menangkap pencuri. Pada zaman pertengahan, banyak penyakit dikaitkan dengan kerasukan syaitan. Maka Kodeks Gigas mempunyai kandungan tentang cara melakukan eksorsisme yang betul. Disebabkan Church mengadakan ritual tertentu untuk mengusir roh jahat, arahan itu dibuat atas nama Jesus. Pada tahun 1594, The Devil's Bible telah dibawa ke Prague dan disimpan di situ sejak dibawa dari biara. Raja Rudolf II meminta untuk meminjam The Devil's Bible dan dia berjanji kepada para biara bahawa dia akan mengembalikannya selepas selesai membaca, tetapi dia tidak menunaikan janjinya. Selepas berakhir perang 30 tahun, Sweden mengambil kesemua koleksi Raja Rudolf II termasuk Kodeks Gigas. Dari tahun 1649 hingga tahun 2007, buku kekasih itu dipamerkan di perpustakaan di Raja Sweden. Pada tahun 2007, Kodeks Gigas dikembalikan ke tempat asalnya apabila Sweden meminjam semula manuskrip itu ke Prague. Ia dipamerkan di Perpustakaan Negara Czech di Prague dari tahun 2007 hingga ke 2008. Manuskrip Kodeks Gigas kini dipamerkan di Perpustakaan Negara Sweden di Stockholm. Jika anda ingin tahu tentang The Devil's Bible, anda boleh mencari digital version dalam talian.